Tema: nilai-nilai positif seorang murid terhadap guru. Gurindam merupakan satu jenis puisi tradisional Melayu yang tidak asing dalam masyarakat. Zakbar mengatakan bahawa gurindam ialah satu jenis syair melarat yang tidak tetap suku katanya atau rangkapnya. Gurindam bukanlah seperti pantun kerana tidak mempunyai pembayang ataupun maksud. Perkataan yang digunakan di dalam gurindam banyak menggambarkan keindahan alam. Isi dan pemikiran yang ada dalam gurindam ialah fikiran-fikiran yang bernas, iaitu bertujuan untuk menyampaikan pengajaran yang berguna. Alis Jahbana mengatakan bahawa gurindam ialah nasihat, pengajaran dan kebenaran. Bahasa yang digunakan dalam gurindam adalah bersungguh-sungguh, tidak jenaka dan tidak bermain-main seperti seloka. Harun Makpiyah membahagikan gurindam kepada dua bentuk, iaitu yang terikat dan yang tidak terikat. Antara contoh yang paling dikenali untuk gurindam yang terikat ialah Gurindam 12 oleh Raja Ali Haji. Gurindam yang kami pilih untuk kajian ini bertajuk Adab Murid dengan Guru oleh Jusuf Ahmad. Gurindam ini secara khususnya bertemakan tentang perilaku yang baik terhadap guru. Antara ciri gurindam ini ialah gurindam ini mempunyai 9 rangkap dan setiap rangkap mempunyai 2 baris. Baris pertama terdiri daripada persoalan atau masalah, manakala baris kedua berupa jawapan atau kesan daripada masalah itu tadi. Setiap baris mempunyai 3 hingga 6 patah perkataan dan pada setiap baris mempunyai 9 hingga 13 suku kata. Rima akhir bagi gurindam ini ialah sejajar, iaitu AA. Objektif kajian: mengenal pasti nilai intelektual dalam kumpulan gurindam Adab Murid dengan Guru karya Jusuf Ahmad. Yang kedua, menganalisis nilai intelektual dalam kumpulan gurindam Adab Murid dengan Guru karya Jusuf Ahmad. Pada bahagian metodologi kajian pula, pengkaji menggunakan kaedah kualitatif melalui kaedah pemerolehan data dan kaedah penganalisisan data. Kaedah pemerolehan data dalam kajian ini melibatkan kajian kepustakaan. Kaedah ini digunakan bertujuan untuk mendapatkan data dan maklumat yang berkaitan dengan kajian. Pengkaji menggunakan sumber teks kajian utama iaitu kumpulan gurindam Kehidupan Bukan Milik Kita Jangan Bersedih karya Jusuf Ahmad. Data dan bahan ini diperolehi daripada Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Selain itu, pengkaji juga melayari laman sesawang untuk mendapatkan maklumat tambahan kajian. Kaedah ini digunakan untuk mencari maklumat yang berkaitan dengan kajian dengan mudah dan pantas. Dalam kaedah penganalisisan data pula, pengkaji akan menganalisis teks kajian utama. Bahan kajian yang digunakan ialah kumpulan gurindam Kehidupan Bukan Milik Kita Jangan Bersedih karya Jusuf Ahmad. Dalam kumpulan gurindam tersebut, kajian ini hanya menggunakan satu gurindam sahaja, iaitu gurindam Adab Murid dengan Guru. Data dan maklumat akan dianalisis untuk memperlihatkan nilai intelektual yang terdapat dalam gurindam tersebut. Batasan kajian yang digunakan oleh kumpulan kami adalah data yang digunakan oleh kumpulan kami sebagai pengkaji melalui kajian analisis gurindam yang dihasilkan oleh Jusuf Ahmad yang bertajuk Adab Murid dengan Guru dalam hasil karyanya Kumpulan Gurindam Kehidupan Bukan Milik Kita Jangan Bersedih. Analisis ini dilakukan secara pecahan-pecahan rangkap gurindam yang dianalisis oleh setiap kumpulan yang berfokuskan terhadap nilai intelektual dalam gurindam ini. Seterusnya, kajian ini dijalankan secara perbincangan bersama sesama ahli kumpulan tentang ciri-ciri, nilai intelektual dan pengajaran. Data yang terpilih akan dianalisis serta dikaji secara terperinci setiap ciri-ciri, nilai intelektual dan pengajarannya melalui setiap rangkap yang terdapat dalam gurindam ini. Dalam bahagian ini, bahan kajian utama yang digunakan oleh kumpulan kami merupakan Gurindam oleh Jusuf Ahmad
yang bertajuk Adab Murid dengan Guru dalam kumpulan Gurindam Kehidupan Bukan Milik Kita, Jangan Bersedih. Antara salah satu faktor pemilihan Gurindam ini disebabkan oleh kandungan nilai murni yang banyak serta pengajaran yang sangat bermakna dilihat sangat bersesuaian dengan hasil kajian. Di samping itu juga, tema yang bakal dibicarakan bukan hanya tertumpu kepada hubungan terhadap pencipta semata-mata, malah juga mempunyai kaitan yang sangat rapat terhadap manusia dan juga alam sekitar. Nilai intelektual yang digariskan dalam rangkap pertama bagi Gurindam Adab Murid dengan Guru ialah beretika terhadap guru. Istilah etika adalah berasal daripada perkataan Yunani kuno iaitu ethos yang membawa maksud perangai atau kepribadian. Etika berkait rapat dengan akhlak, tata susila atau prinsip moral yang dimiliki oleh seseorang. Nilai etika yang tinggi seharusnya disemat dalam diri setiap insan sejak setahun usia jagung. Seorang pelajar sewajarnya mengamalkan nilai etika yang tinggi terhadap guru masing-masing. Dengan memberi salam dengan sempurna, jelaslah menunjukkan pelajar itu merupakan pelajar yang memiliki nilai etika yang tinggi. Rangkap pertama bagi Gurindam Adab Murid dengan Guru seperti yang akan didendangkan menyatakan etika yang perlu diamalkan oleh seseorang pelajar. Bertemu guru di mana-mana, ucaplah salam dengan sempurna. Berhemah tinggi terhadap guru. Rangkap 2 yang memerihalkan tentang nilai intelektual iaitu nilai berhemah tinggi. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, berhemah tinggi didefinisi sebagai mempunyai budi pekerti yang mulia. Setiap kehidupan perlu dijalani dengan penuh berhemah kerana percakapan yang sia-sia tidak akan menimbulkan faedah terhadap diri. Perkara ini justru memainkan peranan penting bagi setiap individu yang menuntut ilmu supaya mempunyai nilai yang berhemah tinggi agar ilmu yang diterima akan lebih diberkati. Oleh itu, perkara ini dapat dilihat melalui contoh petikan dalam Gurindam Adab Murid kepada Guru pada rangkap yang kedua, iaitu elak bercakap perkara sia-sia, bertemu guru sepanjang usia. Gurindam Adab Murid dengan Guru, tahun 2020, rangkap kedua. Nilai yang dapat dilihat dalam rangkap kumpulan Gurindam menjadikan pembaca dan khalayak lebih peka dengan perkara yang jelaskan. Jelaslah bahawa nilai intelektual ini yang ditunjukkan sangat menepati gaya hidup diri sendiri dan orang lain. Nilai intelektual yang seterusnya adalah merendah diri ketika menuntut ilmu apabila berhadapan dengan guru. Nilai intelektual yang terdapat pada rangkap ketiga ini ialah nilai merendah diri. Maksud nilai ini ialah sifat merendah diri ialah sifat yang mengakui kebenaran dan menerima kebenaran serta tiada rasa sombong dengan segala yang ada pada dirinya dan merasa rela hati kerana dapat menerima kebenaran tidak kira dari sesiapa pun. Hal ini, pelajar haruslah merendah diri ketika menuntut ilmu bersama guru kerana guru merupakan orang ilmuwan dan tidak berlagak serba tahu dalam menuntut ilmu. Keredaan dan restu guru boleh menjadi sebuah kejayaan besar bagi pelajar untuk berjaya dalam kehidupan. Perkara ini dapat dilihat melalui contoh Gurindam Adab Murid dengan Guru pada rangkap ketiga. Jangan lagak mengangkat bahu, menunjukkan diri yang lebih tahu. Nilai intelektual yang saya peroleh daripada rangkap 4 ini adalah nilai hormat menghormati. Secara umum, apa yang dimaksudkan dengan hormat menghormati adalah menghargai dan memuliakan seseorang dengan memberi layanan yang sopan terutama kepada orang yang lebih tua seperti guru. Hal ini dikatakan demikian kerana menghormati guru merupakan sesuatu perbuatan yang sangat mulia dan perlu dilakukan oleh setiap pelajar. Seorang guru mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sehingga setiap ucapannya menjadi doa. Contoh perbuatan hormat menghormati dapat dilihat melalui rangkap keempat dalam Gurindam Adab Murid dengan Guru. Jangan berbisik waktu belajar ketika guru
sedang mengajar. Rangkap ini jelas menunjukkan bercakap bersama rakan ketika guru sedang mengajar merupakan suatu perbuatan yang tidak sopan dan tidak menghormati guru. Oleh itu, seorang murid yang mempunyai akhlak yang baik akan mendengar penerangan guru dengan teliti dan tidak bercakap semasa guru sedang mengajar. Nilai intelektual yang seterusnya ialah memberi tumpuan ketika menimba ilmu. Memberikan tumpuan ketika guru sedang mengajar merupakan perkara yang sangat penting. Dengan tumpuan yang baik, pelajar akan dapat mengelakkan rasa jemu, bosan dan mengantuk ketika sesi pembelajaran. Ini akan membantu pelajar memahami sesuatu pelajaran itu dengan lebih mudah. Ini dapat dilihat pada rangkap kelima gurindam ini, iaitu berilah tumpuan mengelak jemu ketika berguru menimba ilmu. Berdasarkan rangkap 5 itu, dapat disimpulkan bahawa seseorang yang menuntut ilmu perlulah memberikan tumpuan yang baik ketika guru sedang mengajar, supaya ilmu yang diberikan oleh guru kita itu lebih mudah dihadam dan terasa keberkatannya. Rangkap 6 ini menceritakan tentang nilai intelektual iaitu nilai bersangka baik. Bersangka baik bermaksud berbaik sangka kepada orang lain. Ini adalah perbuatan yang dituntut dalam Islam kerana berbaik sangka ini lebih baik dan dapat mengelakkan dari menuduh orang lain berbuat jahat. Antara contoh yang dapat dihuraikan berkaitan dengan gurindam ini pada rangkap 6 ialah sekiranya jika guru menegur atau memarahi, maka hendaklah murid bersikap sabar dan bersangka baik. Pelajar perlulah menganggap bahawa kemarahan guru adalah sebagai tanda kasih sayang guru terhadap pelajarnya dan para guru itu sebenarnya ingin memperbaiki sikap pelajarnya. Oleh itu, perkara ini dapat dilihat melalui contoh petikan dalam gurindam. Adab murid dengan guru pada rangkap 6 iaitu berlapang dada berbaik sangka terhadap guru setiap seketika. Nilai intelektual yang terdapat dalam gurindam ini juga ialah nilai kesopanan. Sebagai seorang murid adalah perlu untuk menunjukkan kesopanan kepada guru-guru. Berdasarkan gurindam adab murid dengan guru, nilai kesopanan dapat dilihat dalam rangkap ke-7 gurindam ini. Pengarang menunjukkan nilai kesopanan melalui gurindam ini bahawa apabila hendak bertanyakan sesuatu kepada guru, janganlah bertindak secara terburu-buru. Sebagai contohnya, petikan tersebut menunjukkan nilai kesopanan yang terdapat dalam gurindam ini. Dapatkan dahulu keizinan guru, jangan bertanya terburu-buru. Gurindam petikan ini terdapat dalam gurindam adab murid dengan guru pada rangkap ke-7. Petikan gurindam tersebut jelas menunjukkan nilai kesopanan apabila hendak bertanyakan soalan kepada guru dengan cara meminta izin terlebih dahulu dan jangan bertindak secara terburu-buru. Perkara ini dapat menunjukkan adab kita sebagai seorang murid kepada guru yang sentiasa mencurahkan ilmu pengetahuan. Oleh itu, untuk berjaya dalam pelajaran, sentiasalah beradab dengan guru-guru kita. Bagi rangkap ke-8 pula merupakan nilai kegigihan menuntut ilmu. Nilai intelektual yang ingin disampaikan oleh penulis kepada masyarakat merupakan nilai kegigihan. Hashim pada tahun 2008 berpendapat bahawa nilai kegigihan menekankan seseorang tersebut agar terus berusaha dengan berterusan dan bersungguh-sungguh bagi mencapai matlamat dan juga sasaran untuk memperoleh kejayaan. Keratan petikan yang menggambarkan sifat kegigihan dapat dilihat menerusi berikut. Di sisi Allah, tindan munajat, jihad berguru, memenuhi hajat. Berdasarkan gurindam tersebut, gambaran munajat menunjukkan betapa banyaknya apa yang dipohon oleh hamba-Nya kepada pencipta khusus buat para pelajar yang inginkan kejayaan. Untuk baris yang kedua pula, penulis mahu menyampaikan sikap usaha bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu pengetahuan dalam memenuhi segala permintaan mereka. Kesimpulannya, nilai kegigihan yang cuba disampaikan oleh penulis diharap dapat memberi iktibar dan juga pengajaran kepada para pembaca agar lebih menghargai dan terus maju untuk menuntut ilmu.
Rangkap 9 ini menceritakan tentang nilai intelektual iaitu nilai beradab. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, beradab bermaksud menunjukkan adab berbudi bahasa dan bersopan. Hal ini ada diungkapkan pada rangkap 9 pada baris pertama yang membawa maksud apabila berada di hadapan guru, kita perlulah menjaga bahasa dan adab agar tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Dari perspektif nilai beradab, sebagai contohnya, apabila guru sedang bercakap, kita dielakkan bercakap perkara yang bukan-bukan dan tidak baik dengan guru. Berikut merupakan contoh kumpulan gurindam pada rangkap 9, iaitu di hadapan guru tidak lebat bercakap, jagalah adab, peliharalah sikap. Kesimpulan bagi puisi ini ialah Gurindam Adab Murid dengan Guru karya Yusuf Ahmad telah menjelaskan sikap-sikap yang perlu dilakukan oleh seorang murid ketika berhadapan dengan guru. Ajaran Islam ada menyatakan bahawa guru merupakan seseorang yang wajib dihormati dan ditaati selepas ibu bapa. Hukum bagi seseorang pelajar yang tidak menghormati dan menghargai gurunya adalah berdosa dan akan menyebabkan ilmu yang diperoleh daripada gurunya menjadi tidak berkat dan sukar untuk difahami. Selaku pencari ilmu, kita hendaklah sentiasa mencari keberkatan ilmu kerana itulah kunci kebahagiaan yang hakiki. Jika raja ialah pemimpin kepada rakyat, maka guru ialah pemimpin kepada segala raja. Jika raja kita tunduk dan patuhi, maka guru sebagai pemimpin kepada raja lebih patut kita hormat dan dengari. Oleh itu, setiap murid wajib menghormati dan menghargai gurunya kerana guru merupakan orang yang paling penting dalam menentukan kejayaan seseorang. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.